diminta untuk menguraikan ataupun menjelaskan, bukan hurai, menjelaskan mengenai kes sahabat kita, sahabat saya, sahabat kita semua, Yang Berhormat Datuk Haji Husam Musa. Saya ingin sebutkan di sini bahawa amat suka untuk saya menjalankan tugas ini. Saya belajar sekali dengan Datuk Husam di universiti. Cuma dia atas sikit pada saya. Dia tu lebih awal sikit pada saya. Bila balik ke Kelantan, Yang Berhormat Datuk Husam ni jadi ketua pemuda. Saya jadi setiausaha kepada ketua pemuda. Yang Berhormat Datuk Nik Amal sebagai timbalan, sebagai naib ketua masa tu negeri. Yang Berhormat Datuk Nasruddin sebagai setiausaha. Yang Berhormat Wabizul sebagai bendahari. Inilah kami yang membangunkan PAS dulu, yang berbangkit di peringkat pemuda. Tiba-tiba saya terpaksa mengendalikan kes ini. Ya, bayangkan, bila Yang Berhormat Datuk Husam jadi timbalan Pesuruhjaya bersama dengan Datuk Nik Amal, saya setiausaha perhubungan. Kemudian saya ketua penerangan, saya pengarah pilihan raya. Kita bersama-sama. Bila dia jadi ahli parlimen tahun 99, saya jadi adun tahun 1999. Itu nak royak je. Tetapi sebagaimana saya sebut tadilah, saya jaga parti. Saya kerani parti. Saya kuli parti. Saya terpaksa membuat perkara ini dan maklumkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan adalah tuan kepada parti. Tuan-tuan ni tuan parti. Parti ni hak tuan-tuan, bukan hak saya seorang. Jadi saya terpaksa menyatakan perkara ini walaupun dengan berat hati, supaya yang kita jaga adalah parti, sebagaimana disebut oleh Datuk Nasruddin tadi. Parti yang kita jaga. Kita pemimpin boleh pergi dan boleh datang, tapi parti akan tetap selama-lamanya perlu dijaga. Yang Berhormat Datuk Husam telah dituduh dengan 5 pertuduhan. 5 pertuduhan yang bersalahan dengan perlembagaan parti. Oleh kerana ada kes, maka Jawatankuasa Tata Tertib telah menghantar surat tunjuk sebab kepada beliau. Suratnya bertarikh 22 hari bulan 3 tahun 2016. Tak ada di skrin. Surat itu menyertakan atau melampirkan 5 tuduhan kepada beliau. Dan dalam surat itu memberi peluang kepada Datuk Husam untuk jawab tuduhan ini dalam masa 14 hari. Surat bertarikh 22 hari bulan 3 dihantar dan diterima, disahkan diterima 26 hari bulan 3. 26 hari bulan 3 capur 14 hari, maka tarikh akhir dia perlu masukkan pembelaan dia ialah 9 hari bulan 4 tahun 2016. Di tengah-tengah antara 14 hari itu, Datuk Husam menulis surat kepada pengurusi Jawatankuasa Tata Tertib untuk minta tambah 10 hari lagi untuk dia buat persiapan memasukkan pembelaan. Jawatankuasa Tata Tertib tidak ada rekod menolak ataupun membenarkan. Jadi dengan kata lain kita kata kira benarlah. Tak ada kata apa-apa. Nak 10 hari, 10 hari lah. 9 hari bulan 4, capur 10 hari, maka tarikh akhir sepatut masuk jawapan ni adalah 19 hari bulan 4. Tak maaf saya terpaksa beri fakta ni. Ni fakta yang ada pada saya. 19 hari bulan 4 tidak ada jawapan dimasukkan. Maka Jawatankuasa Tata Tertib telah bermesyuarat pada 23 hari bulan 4, iaitu selepas tambahan 10 hari itu, nak tengok kok ada jawapan daripada Yang Berhormat kita ini. Tetapi pada 23 hari bulan 4 itu tidak ada apa-apa jawapan dimasukkan oleh beliau sendiri. Ini saya minta maaf, saya terpaksa transparan. Inilah tuduhan kepada beliau. Boleh tengok Pada 5 hari bulan 11 2015 bertempat di Kedai Mulung, Kota Baru, jam antara 9 hingga 12 malam, dengan niat telah menyampaikan ceramah di tempat tersebut, antara lainnya menuturkan dan mengungkapkan penyataan yang secara langsung atau tidak langsung boleh difahami seperti berikut. Yang pertamanya, Presiden PAS hendak bawa PAS menyertai UMNO. Yang kedua, Presiden PAS mahukan jawatan menteri dalam Kerajaan Pusat Pimpinan Barisan Nasional. Yang ketiga, Presiden PAS mahu jawatan penasihat yang berstatus menteri. Dia kata dah nak jadi menteri, penuh dah nak jadi penasihat berstatus menteri. Yang keempat, Presiden PAS pernah merancang
untuk bekerjasama dengan UMNO bagi menubuhkan kerajaan perpaduan di Selangor pada tahun 2008. Yang kelima, Presiden PAS menawarkan kepada 2 atau 3 adun PKR untuk menyertai PAS, dan kemudian PAS akan bergabung dengan UMNO untuk tubuh kerajaan bersama dengan UMNO di negeri Selangor. Tindakan ini adalah bersalahan dengan pasal 821 B, C, D, E, F yang saya bacakan tadi. Itu tuduhan pertama. Ini tuduhan yang kedua, bahawa saudara pada 13 November 2015 bertempat di kelab Dewan Kelab Suara Muda Kota Baru, iaitu dalam program yang demo tanya Husam jawab antara jam 9 malam hingga 12 malam, telah mengeluarkan pernyataan sebagaimana berikut. Pertama, memfitnah pimpinan kerajaan negeri semasa pimpinan Tok Guni Aziz telah melakukan penyelewengan dalam pengurusan balak, walaupun kononnya ditegur oleh beliau. Dia kata masa Tok Gulu dia telah tegur dah, tapi nyeleweng juga. Yang kedua, beliau mengatakan bahawa dalam program ini PAS telah terlibat berunding dengan UMNO di tingkat 25 Dabi Pak. Dabi Pak ni di Kuala Lumpur pada 10/3/2008 untuk membentuk kerajaan perpaduan di Selangor. Ini dalam kenyataan, dalam tuan-tuan tengok dalam YouTube ada. 3, PAS bertindak selaku penasihat kepada kerajaan adalah merupakan kerjasama politik antara PAS dengan UMNO. Yang keempat, kes 1MDB, PAS mengambil pendirian untuk menyokong Najib dan juga Kerajaan Barisan Nasional. Yang kelima, mendakwa kononnya beliau dipecat dari semua anak-anak syarikat kerajaan negeri Kelantan, kecuali 2 saja. Ya. Yang keenam, mengeluarkan kenyataan kononnya Ketua Dewan Ulama, bukan negeri, PAS Pusat, bersikap sebagai seorang samsing apabila menegur tindakannya mengkritik parti dan kerajaan. Dengan itu melakukan kesalahan sebagaimana yang disebut. Yang kedua. Yang ketiga, bahawa pada 1 Januari 2016 bertempat di Dewan MBPJ Petaling Jaya dalam satu majlis makan malam, anjuran parti PAN berupa kritikan yang tidak berasas, tuduhan yang melulu serta tomahan yang melampau terhadap parti dan kepimpinan PAS, antara lainnya menuturkan dan mengatakan, 1, mempersenda dan memperlekehkan Presiden PAS dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, iaitu nasib baik Presiden PAS tidak lari saya hadir majlis pihak-pihak yang bertentangan, kerana beliau pun telah hadir dalam majlis dengan Presiden UMNO baru-baru ini. Ya, hadir itu bukan dengan Presiden UMNO, dengan Perdana Menteri. Yang kedua, mengelirukan dan memberi gambaran negatif terhadap PAS, antaranya BN sedang menggunakan siku dan lutut untuk melindungi korupsi yang mereka lakukan. Oleh itu perpaduan PAS UMNO, disebut perpaduan PAS UMNO yang disandiwarakan antara dua parti adalah amat melucukan. Seterusnya dia kata, PAS jangan rosakkan amanat Tok Guni Aziz. Amanat Tok Guni Aziz, sebaliknya kembalilah kepada perjuangan yang sebenar, iaitu menentang kemungkaran UMNO. Kewajipan PAS ialah menggantikan UMNO, bukan bersama UMNO mengekalkan pemerintah mereka. Ini tuduhan yang ketiga. Tuduhan yang keempat, ini pun makin ramai orang tak tahu, bahawa saudara, dalam satu tindakan guaman sivil kes mahkamah di Mahkamah Tinggi Kota Baru yang dibawa oleh sebuah syarikat bernama Dehangguru Infra Sdn Bhd, satu syarikat telah saman Baldah Thayyibah, syarikat milik kerajaan dan juga Perbadanan Menteri Besar Kelantan, di mana pihak yang kena saman ini adalah merupakan JLC dan Perbadanan milik kerajaan, yang mana saudara adalah bekas pengurusi JLC tersebut. Beliau ni adalah bekas pengurusi Baldah Thayyibah. Saudara telah bertindak untuk mensabotaj dan membelakangi kepentingan rakyat, kerajaan negeri Kelantan dan PAS dengan cara pertamanya, secara tidak wajar telah bertindak sebagai saksi yang memihak kepada syarikat Dehangguru dan memberikan keterangan yang memperjudiskan terhadap Baldah Thayyibah dan juga PMBK. Ambo ni bekas pengurusi syarikat tu. Bila Ambo ni tak jadi pengurusi lagi, syarikat lain ni samai syarikat Ambo jadi pengurusi dulu, Ambo ni di mahkamah bagi pihak orang hak samai kita. Ini fakta ni, fakta.
Secara berniat, Serong cuba mengelirukan mahkamah dengan memberikan pandangan yang tidak tepat berupa tomahan yang cuba meletakkan kesalahan terhadap kerajaan negeri, secara khususnya keterangan saudara yang mengatakan kononnya telah berlaku perubahan hala tuju di kalangan kepimpinan baru kerajaan negeri Kelantan, menyebabkan pihak hak samai itu gagal laksanakan projek lebuh raya Kota Baru Kuala Krai. Maknanya MB hak baru, TMB hak baru inilah yang menyebabkan lebuh raya ni tak boleh buat. Ini keterangan di dalam mahkamah. Ada bukti, ada keterangan dalam mahkamah. Ini juga jadi satu tuduhan terhadap beliau. Dan yang terakhirnya, tuduhan yang kelima, pada 29 Januari tahun 2016 di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru, antara jam 9 hingga 12 malam, dalam satu forum anjuran Cakna Yuti. Cakna Yuti ini Cakna UMNO Tumpas asalnya. Jadi UMNO Yuti, Cakna Yuti bertajuk, ni demo ini buat satu forum bertajuk Akta 355 dan Hudud di Malaysia, yang mana antara lainnya kenyataan tersebut adalah difahami dan buat maksud berikut. Mana beliau berucap di situ dan buat kritikan. Yang pertama, mempersenda dan mempersoalkan langkah dan atau kaedah PAS dalam membawa rang undang-undang persendian di Parlimen. Yang kedua, membuat tuduhan kononnya langkah di atas kerana didorong oleh pihak tertentu, termasuk seorang menteri, ya, tidak disebut nama atau portfolio, yang menghantar wakilnya ke Kelantan pada 18 bulan 3 tahun 2015. 18 bulan 3 2015 ni adalah hari kerajaan negeri meminda kanun hudud ni, pindah untuk perkemaskan. Jadi dikatakan hari itu ada seorang wakil menteri mari sini. Atas sebab itulah kerajaan negeri ini ikut kerajaan pusat. Yang ketiga, membuat tuduhan dan meletakkan kesalahan ke atas Presiden PAS dan juga pimpinan tertentu yang lain, yang kononnya menyebabkan rang undang-undang Akta 355 ni tidak diluluskan di Parlimen. Itu ucapan-ucapan dalam forum ini dijadikan sebagai satu tuduhan juga kepada beliau. Jadi 5 tuduhan. Jadi sebagaimana saya sebut tadilah, Jawatankuasa tertentu yang bersidang pada 23 bulan 4 mendapati Yang Berhormat Datuk Ustaz Musa tidak memasukkan atau memfailkan maklum balas atau jawapan kepada pertuduhan-pertuduhan terhadapnya. Keingkaran atau default oleh beliau memasukkan jawapan tadi membuatkan Jawatankuasa tertentu ini perlu memutuskan kes berdasar keterangan yang ada dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak dinafikan. Jawatankuasa tertentu terpaksa membuat satu keputusan di bawah pasal 82(6). Dan yang dipilih, di antara 4 yang dipilih oleh Jawatankuasa tertentu ini ialah keputusannya beliau dipecat daripada ahli PAS. Itu keputusannya. Itu saya terpaksa royak secara jelas ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, inilah perkara yang ada di depan kita sekarang ini. Dan saya suka sebutkan juga daripada dalam sejarah PAS, ini bukanlah kali pertama pimpinan ataupun ahli-ahli PAS dipecat daripada PAS. Sebagaimana saya sebut tadi, apa tujuan kita adakan peraturan ini? Antaranya ialah sebagai satu tauladan, sebagai satu pengajaran, sebagai satu pendidikan, dan yang terakhir barulah hukuman kepada orang yang buat tu. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan sedemikian ini, parti tuan-tuan dan juga parti saya akan dikata oleh orang serupa tak ada peraturan. Orang kata macam-macam kepada parti, kepada pimpinan parti, tak ada tindakan. Jadi kalau tidak ada tindakan yang diambil, maka orang akan marah, ahli-ahli parti akan marah kepada kepimpinan. Maka atas dasar inilah, atas dasar gapo, atas dasar nak jaga parti, kita terpaksa menguat kuasakan apa-apa peraturan dan tata tertib yang ada kepada parti. Dan itu bukannya pengakhiran kepada orang yang diambil tindakan. Bagaimana saya sebut tadi, dalam masa 30 hari boleh buat rayuan kepada Jawatankuasa PAS Pusat. Terserahlah kepada Jawatankuasa ini untuk mendengar kes ini dan juga buat keputusan. Jadi itu kedudukannya. Jadi atas hukuman yang dikenakan ke atas beliau ini, sebagaimana juga kalau hukuman ini dikenakan kepada orang lain, maka beliau hilang kelayakan
sebagai ahli PAS, dan juga dalam perlembagaan ini dia panggil sebagai salah satu sebab keberhentian seseorang ahli PAS itu daripada PAS, iaitu dipecat daripada parti. Jadi ini benda yang saya rasa saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Saya telah jelaskan kepada PAS Pusat, PAS Negeri, petang tadi kepada Perhubungan PAS Negeri. Kita telah jelas benda ini, dan terpulang pada tuan-tuan untuk nak buat lagu mana benda ni, nak terima ke tak terima. Inilah keadaan dan inilah suasana kita dalam parti yang sebagaimana disebut oleh Ustaz Nasaruddin tadi, sama ada kita suka atau tak suka. Hadis Ibnu Umar saya baca tadi, bila kita berada dalam parti, kita suka ke, kita tak suka ke, kita setuju ke, kita tak setuju ke, kita kena terima. Saya nak petik satu petikan seorang tokoh veteran PAS. Dia kata, bila satu perkara disebut oleh Presiden PAS, saya akan terima. Bila satu keputusan diputuskan oleh PAS, saya akan patuh. Kerana daripada ilmu yang sikit yang saya ada, kita sebagai ahli PAS, kita tidak boleh ingkar kepada parti, apatah lagi membelakangkan parti. Biarlah orang kata saya bodoh, biarlah orang kata saya gila. Ini bukan saya kata, orang itu kata. Bodoh sebagaimana ikan sepak. Ikan sepak ni walaupun dia bodoh, kalau diholo dengan paci emas, dia tak makan. Dia tak makan paci emas, walaupun paci itu paci emas. Jangan, biarlah tak cerdik sebagaimana ikan jerung. Ikan jerung ni pancing berkarat pun dia makan. Kata seorang tokoh PAS yang saya suka petik benda ni. Beliau adalah Pak Subki Latif. Seorang yang bukan orang agama, bukan orang yang ni, tapi seorang jurnalis, seorang wartawan. Kepatuhan dia, ketaatan dia kepada parti itu sampai ke peringkat itu. Jadi atas dasar itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon maaf kalau ada apa-apa kesalahan kesilapan.